Selamat pagi, salam sejahtera. Anda mungkin sedang mengikuti perkembangan terkini perbicaraan Najib di Mahkamah Persekutuan, dan saya kongsikan kepada Anda apa yang berlaku di sana berdasarkan laporan yang kita terima. Saudara-saudara sekalian, ada orang tanya apa yang akan jadi di akhir daripada semakan kehakiman yang Najib buat ini. Ada beberapa kemungkinan yang boleh berlaku hasil semakan hari ini. Ialah Najib boleh mendapatkan pembebasan penuh, atau rayuannya didengar semula panel hakim yang berbeza, atau mendapat perbicaraan semula kes SRC di hadapan hakim Mahkamah Tinggi yang baru. Saudara-saudara, menerusi permohonan semakan sekarang, Najib berhujah bahawa hakim perbicaraannya Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali yang telah dinaikkan dari Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur ke Mahkamah Rayuan berada dalam konflik kepentingan apabila beliau mendengar dan memutuskan kes SRC. Najib kini dikurung di penjara Kajang. Najib juga sedang mengusahakan pembebasannya melalui cara lain, termasuk mendapatkan pengampunan diraja serta menghantar petisyen kepada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Najib diwakili pasukan pembelaan diketuai Peguam Muhammad Safi Abdullah, manakala pendakwaan diketuai oleh V. Sitabaram. Saudara, yang paling menarik perhatian saya sebagai pemerhati politik dan pemerhati pengikut kepada perbicaraan Najib ini ialah apa kemungkinan hasil semakan yang boleh diperoleh oleh Najib melalui keputusan ataupun semakan hari ini. Kerana seperti yang kita diberitahu, semakan kehakiman hanya didengar sehari sahaja. Pada mulanya 3 hari, tetapi telah dipendekkan kepada menjadi 1 hari saja. Jadi apa kemungkinan yang boleh Najib dapat? Sebab orang tanya, apa yang boleh Najib dapat dalam perbicaraan ataupun dalam semakan ini? Ia lebih kepada semakan dan bukan lagi perbicaraan. Antara kemungkinan hasil semakan hari ini ialah Najib mendapat pembebasan penuh, atau rayuannya didengar semula panel hakim yang berbeza, atau mendapat perbicaraan semula kes SRC di hadapan hakim Mahkamah Tinggi yang baru. Ini betul-betul menjadi kejutan. Satu mukjizat berlaku kalau Najib boleh mendapat pembebasan penuh. Ini mungkin perkara yang paling luar biasa berlaku pada tahun ini, keajaiban di Malaysia. Namun demikian, belum pernah kita dengar satu-satu kes menang dalam semakan. Kerana ianya amat jarang berlaku, semakan seperti ini luar biasa dan jarang berlaku. Kerana ia hanya dibuat dengan penuh dengan detail. Selain daripada pembebasan penuh, Najib juga boleh mendapat keputusan untuk rayuannya didengar semula oleh panel hakim yang berbeza di Mahkamah Persekutuan. Kalau sebelum ini di Mahkamah Persekutuan diketuai oleh Ketua Hakim Negara, iaitu Tuanku Maimun, beliau, Najib kalau berjaya dalam semakan ini, beliau mungkin dia tidak akan terlepas dari hukuman beliau itu, tetapi rayuannya akan didengar semula dengan panel hakim yang berbeza daripada panel hakim di Mahkamah Persekutuan yang telah pun meneruskan hukuman Najib itu. Selain daripada itu, keputusan ataupun kemungkinan hasil yang boleh diperoleh Najib sekiranya semakan ini berjaya ialah Najib boleh mendapat perbicaraan semula kes SRC di hadapan hakim Mahkamah Tinggi yang baru. Kalau sebelum ini mereka kata Hakim Nazlan mempunyai konflik kepentingan di dalam kes SRC dan mereka mahu supaya Hakim Nazlan menarik diri, tapi itu tidak berlaku kerana ditolak. Kalau Najib berjaya dalam semakan ini, mungkin Najib boleh mendapat perbicaraan semula ke atas kes SRC di hadapan hakim Mahkamah Tinggi yang baru. Saudara-saudara yang dihormati sekalian, apa yang berlaku sepanjang hari ini ialah seramai kira-kira 10 penyokong Najib yang berpakaian merah dan biru UMNO turut hadir mengangkat spanduk, dan beberapa orang lagi sama-sama menyokong, memberikan sokongan, sokongan moral kepada Najib. Saudara,
Pertama sekali yang berlaku pada hari ini ialah apabila kumpulan peguam Najib, yaitu peguam kanan, Muhammad Safi Abdullah mengetuai pasukan guaman 8 orang mewakili Najib. Namun, perkara pertama yang mereka lakukan ialah mereka buat bantahan. Peguam bela Najib Razak, Muhammad Safi Abdullah membangkitkan bantahan awal terhadap Hakim Mahkamah Rayuan Abu Bakar Jais yang menjadi sebahagian daripada panel bersidang hari ini bagi mendengar semakan bekas Perdana Menteri. Peguam veteran itu berhujah bahawa hanya Hakim Mahkamah Persekutuan wajar menjadi panel. Peguam kanan yang mengetuai pasukan pembelaan Najib mengemukakan bantahan dengan merujuk kepada Seksyen 74 Akta Mahkamah Kehakiman 1964. Peguam Safi Abdullah, peguam bela Najib, memohon agar Hakim Mahkamah Rayuan Abu Bakar Jais tidak hadir bagi mendengar bantahan awal hari ini. Safi berkata ia adalah kerana bantahan awal itu secara pribadi memberi kesan kepada Abu Bakar. Namun demikian, Timbalan Pendakwa Raya V. Sitabaram membalas hujah Safi mengenai pembabitian Hakim Mahkamah Rayuan Abu Bakar Jais dengan merujuk perkara 122 Perlembagaan Persekutuan. Kata Sitabaram, peruntukan itu membolehkan Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat mendapatkan Hakim Mahkamah Rayuan untuk menyertai panel Mahkamah Persekutuan jika mendapati ia perlu demi kepentingan keadilan. Peguam Muhammad Safi Abdullah secara lisan berhujah bahawa terdapat 7 Hakim Mahkamah Persekutuan sekarang yang boleh dipilih untuk bersidang dan mengisi panel tertinggi hari ini. Peguam itu berhujah Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat mengikut perkara 122 Perlembagaan Persekutuan tidak menunjukkan kepentingan keadilan yang menyebabkan Hakim Mahkamah Rayuan Abu Bakar Jais dipilih untuk duduk dalam panel hari ini. Katanya, selain Abu Bakar, terdapat beberapa lagi ahli panel yang boleh dipilih daripada kalangan 7 Hakim Mahkamah Persekutuan. Namun demikian, Timbalan Pendakwa Raya iaitu V. Sitabaram membantah hujah pasukan Undang-Undang Najib Razak yang didakwanya cuba menentukan bagaimana Hakim Mahkamah Tinggi sepatutnya dibentuk. Katanya Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat sudah memenuhi keperluan perkara 122 Perlembagaan Persekutuan semasa memilih Hakim Mahkamah Rayuan Abu Bakar Jais untuk menyertai panel bagi mendengar permohonan Najib. Sitabaram mendakwa usaha pasukan pembelaan Najib untuk menentukan bagaimana panel Hakim Mahkamah Tertinggi Negara dibentuk atas alasan berat sebelah adalah boleh ditolak serta menghina. Dengan beberapa tajuk utama di dalam laman media, ada beberapa tajuk yang menulis bahawa hujah pasukan pembelaan Najib menghina mahkamah. Saudara-saudara sekalian, saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Timbalan Pendakwa Raya ini, iaitu beliau berhujah bahawa pasukan Undang-Undang Najib Razak didakwa cuba menentukan bagaimana Hakim Mahkamah Tinggi tertinggi sepatutnya dibentuk. Inilah yang kadang-kadang membuatkan kita bingung. Kita tak tahu sangatlah tentang undang-undang seperti ini, tetapi seperti yang dikatakan oleh Timbalan Pendakwa Raya ini, kelihatannya pasukan pembelaan Najib cuba menentukan bagaimana Hakim Mahkamah Tertinggi sepatutnya dibentuk. Dengan kata lain, mereka tolak mana hakim yang mereka tak suka, tapi mereka mahu hakim yang mereka suka. Adakah itu bagus? Tak tahulah. Sebelum kita berpisah, sila tinggalkan komen anda untuk isu kali ini berkaitan Najib. Kita jumpa lagi. Bye-bye.